Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik yang terakhir dalam tajuk bab 2 tingkatan matematik tingkatan 1, iaitu gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Ini adalah standard pembelajaran di mana pada akhir sesi pembelajaran para pelajar haruslah dapat menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat, menentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 nombor bulat, dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan GSPK. Okey, sekarang kita akan belajar gandaan dan gandaan sepunya. Okey, sebelum ni kita belajar faktor ya. Faktor iaitu kita nak cari faktor bagi suatu nombor. Ini ganda, dia berlawanan dengan faktor. Okey, gandaan ni dia lebih banyak lah, nilainya adalah lebih besar. Okey, jadi caranya sama untuk tentukan sama ada. Contohnya soalan A, 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Okey. So maksudnya dekat sini dalam sifar 2 dan sifar 8 ada tak nombor 32? Okey. Bermaksud bila kita bahagikan 32 dengan 2 ataupun dan 32 bahagi 8, kita akan dapat nombor yang tepat, iaitu nombor bulat, maka ia adalah gandaan. Kalau tak dapat nombor yang tepat, maka maksudnya ada bahagi ataupun perpuluhan, maka ia adalah bukan gandaan bagi nombor tersebut. Okey, contoh yang A, cara nak tentukan dia senang saja. Untuk soalan A, untuk soalan A, kita nak tentukan 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. So kita cuba saja 32 bahagi 2, kita akan dapat berapa? Okey. So seperti yang kita lihat, ini adalah nombor genap, maka kita akan dapat kita boleh tekalah, memang dia akan dapat nombor yang tepat ya, 16. Okey, so 32 kita bahagi dengan 8. Okey. 8, 16, 24, 32 iaitu dapat 4. Maka 16 dan 4 ni adalah nombor bulat. Okey. Maka 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okey, ini betul. Okey, kita semak B pula. Untuk soalan B, 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24 atau bukan. So kita bahagikan saja. 60 bahagi dengan 5. So kita tahulah dapat 12. Okey, 60 bahagi dengan 15. Okay. So kita tekan kalkulator kalau tak pasti. So kita dapat 4. Okey. Kemudian 60 dapat bahagi tak dengan 24? Okey, 60 bahagi 24. So kita akan dapat perpuluhan, iaitu 2.5. Maka dekat sini kita dapat detect ini bukan nombor bulat, ataupun bila kita bahagi tu kita tak dapat nombor yang tepat. Maka soalan B bukan. Okey, walaupun salah satu sahaja yang bukan. Jadi keseluruhannya kita bukanlah, sebab dia tanya gandaan sepunya. Okey, so kita lihat yang C pula. Okay, so soalan C, 72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24 atau bukan. So kita bahagi macam tadilah, bahagi 8. Okey, 72 bahagi 8 dapat 9. Okey, 72 bahagi 9 dapat 8. 72 bahagi 18, kan saja kalkulator. Okey, dapat 4. Dan 72 bahagi dengan 24 adalah 3. So semua ni kita lihat semuanya didapat bacaan yang tepat, maka jawapan dia betul. Ni betul, ni bukan. Okey. Jadi itu saja. Cuma bezanya dengan faktor adalah gandaan ni adalah berganda. Okey, kalau kita lihat soalan A, sekejap ya. Okay, untuk soalan A,
32 ialah gandaan bagi 28. Tadi kita guna kaedah bahagi kan. Kalau kita guna kaedah gandaan 2 bermaksud 2, 4, 6, 8, 10. Dan kita semak lah, dapat tak 32? Okey, dan akhirnya dapat 32, maka ia adalah gandaan bagi nombor tersebut. Ini 8 pula. 8, 16, 24, 32. So kalau kita lihat dekat sini, gandaannya ada kedua-dua nombor tersebut, maka kita kesimpulannya adalah 32 adalah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okey, sekarang kita lihat contoh yang 10. Contoh seterusnya. Okey, soalan ni minta kita senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. Okey, apa maksud 5 gandaan sepunya pertama? Bermaksud untuk nombor 2, 3 dan 4, kita kena cari gandaan dia yang 5 yang terawal kita jumpa. Okey, so kita buat kat sini. Warna merah lah. Okey, so 2 gandaannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, kita stop dulu. Kita tengok 3 pula. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey, 4 pula. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Okey, dia nak 5 gandaan yang pertama. So kita tengoklah nombor apa yang 5 pertama kita jumpa yang sama. Okey, so kalau kita lihat dekat sini yang sama, okey, kita check lah. 2 tak ada, 4 tak ada, 6 pun tak ada, 8 pun tak ada semua, 10 pun semua tak ada, yang ada 12. Okey, so yang pertama kita jumpa adalah 12. Okey, baru 1. So ada lagi 4 yang kita kena cari. So kita teruskan lagi lah. 12, 14, 16, 18, 20. Okey, 22. Okey, 24. 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okey, yang ni pula 24, 28, 32, 36, 40. Okey, so kita lihat nombor yang seterusnya yang sama. 14 tak ada, 16 semua tak ada, yang tengah tak ada. 18 pun tak semua ada, 20 pun sama, 22 pun sama. Yang ada adalah 24. Okey, so sekarang kita jumpa dua gandaan yang pertama. Okey, bermaksud kita kena cari lagi gandaan sehingga 5, kita jumpa 5 yang pertama. Okey, so cikgu teruskan di bawah ya. Okey, untuk CV2 ya. 24 tadi kita berhenti. So 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Okey, untuk CV3 pula 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54. Okey, kemudian untuk CV4 pula 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72. Okey, so kita nak cari lagi 3 nombor. Okey, so kita tengok seterusnya nombor 26 pun tak semua ada. Okey, 28 pun tak semua ada. 30 pun tak semua ada. 32 pun sama. Yang ada adalah 36. Okey, so kalau kita tengok 1, 2, dekat sini. So kita jumpa 36. Okey, kemudian seterusnya 38. Okey, tak ada. 40 pun tak ada.
Jadi cikgu tunjuk 3 dulu sebab tak muat Jadi korang kena teruskan sampailah jumpa 5 gandaan sepunya yang pertama. Kalau kita lihat dalam buku teks sehingga nombor 60 baru kita jumpa 5 nombor yang sama, yang sepunya bagi 2, 3 dan 4. Jadi kita namakan kalau kat sini ada 12, 24 dan 36 yang kita jumpa. Jadi itu adalah 3 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. So kena cari lagi 2 lah. Jadi para murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 40. Kat situ memang ada jawapannya adalah 12, 24, 36. Yang kita tak jumpa lagi adalah 48 dan 60. Jadi kaedahnya sama, teruskan sahaja gandaan tersebut dalam sifir 2, 3 dan 4. Maka kita akan jumpa jawapan. Okey. Okey, sekarang kita akan belajar gandaan sepunya terkecil. Okey, bermaksud kita nak cari gandaan dan kita nak cari yang sama, iaitu sepunya yang terkecil, yang first kali kita jumpa. Okey. Jadi untuk cari GSTK dia ada 3 kaedah, iaitu yang pertama kita menyenaraikan gandaan sepunya, yang kedua kita bahagi berulang ataupun kita guna kaedah pemfaktoran perdana. Okay, cikgu akan tunjuk ketiga-tiga kaedah bagi 3 contoh berikut. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, untuk soalan A, okey, ini adalah kaedah gandaan sepunya ya, kita nak senaraikan. Jadi untuk gandaan kita gandakan saja guna sifir lah, iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Okey, buat stop dulu, tak payah buat panjang-panjang. Okey, kemudian 3, 6, 9, 12. Okey, sekarang kita dah jumpa nombor yang pertama yang sama, iaitu 6. Jadi automatik, iaitu GSTK, iaitu gandaan. Apa yang kita gandakan ni, 2, 4, 6, 3, 6, 9 ni, yang terkecil. Sepunya bermaksud sama. Yang terkecil, iaitu yang kita jumpa pertama. Buat pertama sekali, kita jumpa 6. Jadi jawapan dia adalah GSTK adalah 6. Okey. Okey, ini adalah kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua, kita nak guna kaedah pembahagian berulang. Okey, ada sedikit perbezaan dengan kaedah pembahagian berulang dalam faktor sepunya ya. Untuk gandaan GSTK ni, kaedahnya agak berbeza, iaitu kita kena buat macam okey, 2 dan 3. Okey, sama, yang ni sama 2 dan 3. Okey, bezanya adalah kita kena buat sampai kita dapat nilai 1. Okey, contoh. Okey, sekarang kita tengok nombor 2. Okey, nombor yang paling kecil 2, iaitu sifir apa yang boleh jadikan dia 1. Okey, jadi sifir 2 lah kan. So kita letak sini 2. So 2 bahagi ataupun 2 darab 1, 2. Ataupun 2 bahagi 2, 1. Sama. Okey, kemudian nombor yang kita tak dah boleh nak selesaikan ni, 3 ni, kita turunkan sahaja. Okey, kalau faktor tadi, kita kena sama cari sifir apa yang ada semua nombor. Yang ni tak perlu. Okey, sebab ini gandaan saja. Okey, untuk 3 pula, sekarang 1 ni dah selesai. Kalau 1 ni dah selesai, bermaksud kita turunkan sahaja nombor 1 tu. Tak payah fikir lagi dah. Okey, so 3 kita nak jadikan dia 1, bermaksud 3 bahagi 3. So jawapan dia 1. So dekat sini kita dah dapat nombor 1 kat sini, bermaksud kita kena stop. So kita ambil jawapan dekat sini lah. So GSTK adalah 2 darab 3, iaitu 6. So sama dengan kaedah yang tadi, sama jawapan. Okey, kemudian kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, kita menggunakan pemfaktoran perdana, iaitu kaedah yang sama, kita guna nombor perdana ya. Tapi disebabkan contoh ni nombornya kecil saja, so tak ada apa darab-darab apalah. So 2 sajalah, tak boleh darab 1 sebab 1 bukan nombor perdana. Jadi 3 pun sama. So kita terus dapat jawapan. So GSTK adalah 2 darab 3. Okey, kalau masih tak faham dengan kaedah pemfaktoran perdana, kita akan lihat contoh B ya. Itu nombornya lebih besar, maka kita boleh buatlah. Okey, sekarang kita lihat contoh B pula. Okey, untuk contoh B,
3, 6 dan 9. Okey, kaedah yang pertama kita nak menyenaraikan gandaan sepunya. Maka nombor 3, 3, 6, 9, 12, 15. Okey. Kemudian 6, 6, 12, 18, 24. Okey, sifir 8, 8, 16, 24, 32. So kita buat pendek dulu. Okay, kita cari nombor yang sama. Okay, 3 tak ada, 6 tak ada, 9 pun tak ada, 12 pun tak ada, 15 pun tak ada. Bermaksud kita kena buat lagi. Kita kena teruskan lagi. 15, 18. Okay. So 18 pun tak ada. Okay. 18, 21 pun tak ada, 24. Okey, so kat sini kita dah jumpa 24 adalah gandaan yang pertama kita jumpa yang sama, iaitu kita namakan dia sebagai GSTK. Jadi GSTK adalah 24. Okey. Okey, itu adalah kaedah yang pertama. Kita guna kaedah yang kedua, pembahagian berulang. Okey, 3, 6, 9. Okey. So buat macam tadi, kita ambil nombor yang paling kecil ni, 3. 3 bahagi 3 lah dapat 1. So 23 kat sini, dapat 1 kat sini. Okey, 3 bahagi berapa? 6 bahagi 3 dapat 2. 9 bahagi 3 dapat 3. Okey, so kat sini kita dah dapat 1. 1 ni kita dah berjaya dapat, maka kita turunkan sahaja. Okey, tak perlu fikir lagi. Sekarang kita nak fikir 2 nak jadikan 1, iaitu 2 bahagi 2. So 2 bahagi 2 dapat 1. Nombor 3 tak boleh nak kecilkan sifir yang sama, maka kita turunkan dia. Okey, kemudian 1 ni dah berjaya, turunkan saja. 3 bahagi 3. So dapat 1. So kita ambil nombor kat sebelah ni. Jadi GSTK sama dengan 3 darab 2 darab 3. Iaitu 3 darab 2, 6. 6 darab 3, 18. So sama dengan jawapan yang tadi. Okey, ini kaedah yang kedua. Sekarang kita tengok kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga iaitu pemfaktoran perdana. Okey. So kita kena guna nombor perdana. Disebabkan nombor 3 ni kecil, so 3 je lah. Kita dah jumpa. Okey, 6 iaitu 2 darab 3. Okey, untuk gandaan sepunya terkecil, kita kena letak nombor tu bagi sama. Maksud cikgu, kalau 6 kita tahu 2 darab 3, okey, ataupun 3 darab 2 sama kan. Jadi kat atas ni dah 3, kita letaklah 3 kat sini darab 2. Okey, senang kita nak cari nombor yang sama nanti. Okey, kemudian 9. 9 bermaksud 2 darab 3 tak boleh lah kan. Jadi 3 darab 3. So 3 kat sini sama, ni sama. So kita letak je. Okey, 2 ni tak sama kan. So kita letak kat sini sikit. Ni sorry. So darab ni sinilah 3. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 3 darab 2 darab 3. Okey, so GSTK nya adalah 3 darab 2 darab 3. So 3 darab 2, 6. 6 darab 3, 18. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, iaitu C, 3, 8 dan 12. Okey, kaedah yang pertama kita senaraikan. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okey, 8 pula, 8, 16, 24. 12, 12, 24. So kita dah nampak dekat sini nombor yang pertama yang kita jumpa adalah 24. Okey, jadi GSTK nya adalah 24. Okey, itu adalah kaedah pertamalah. Okey, kaedah kedua pula, pembahagian berulang. Okey, cikgu akan tunjuk. Okey, 3, 8, 12. Okay, kat sini kita kena cari. Okey, macam mana cikgu nak cakap Okey, kita cari nombor yang kita boleh dibahagi
dengan satu nombor saja, iaitu lebih daripada ni lah, 2 nombor. Kat sini kita nampak 8 dengan 12 ni kita boleh bahagikan dengan 2. Okey, ataupun boleh bahagikan dengan 4. Kalau nak singkatkan jalan kerja, kita ambil 4 terus. Okey, so kat sini 4. So kita pilih 8 dan 12 dulu yang paling banyak kat sini, iaitu yang boleh bahagi. Okey, so 3 ni kita turunkan. Ini 2, ini 3. Okey, sekarang kita pilih nombor yang so kita dah dapat 3 ada 2. Okey, so kita pilihlah 3 nak jadikan dia 1. So bahagi dengan 3. So kat sini dapat 1. Yang ni tak boleh kita turunkan. So 3 pun sama 1. Okey, kita dah berjaya dapat 1 dan 1 ni, yang kecuali nombor 2. So kat sini adalah 2 lah. So kat sini 1 dan 1. So bila kita dah berjaya dapat 1, maka kita dapat GSTK nya adalah GSTK nya adalah 4 darab 3 darab 2, iaitu 18. Okey, kenapa cikgu kata kena cari nombor yang macam 8, 12 ni cikgu pilih dulu. Kenapa tak buat 3 dulu? Okey, kalau awak buat yang 3 dulu, awak akan dapat jawapan yang salah. Okey, contoh cikgu buat 3, 8, 12. Okey, awak ambil yang nombor 3 dulu. Itu padahal dekat sini kita boleh selesaikan 8, 12 sekaligus. Okey, tapi awak ambil 3. So contohnya kat sini 1, ini awak turunkan. Okey, kemudian awak nak ambil V4. 2, 3. Kemudian awak nak jadikan 1 kan? Jadi 2. Okey, 1 dan 3. Okey, kemudian kita nak jadikan 3 pula 1. So kita ambil 3 kat sini. So dapatlah. So kalau awak tengok kat sini, kita ada terlebih 1 3 kat sini tau. Jadi terlebih. So bila kita darab, akan dapat jawapan yang salah. So 3 darab 4, 4 darab 2 darab 3, awak akan dapat 72. Salah ya. Jadi tipsnya kat sini, bila nak buat kaedah pemfaktoran perdana ni, kena berhati-hati sikit. Okey, pastikan pilih nombor yang paling banyak yang kita boleh bahagikan dengan satu nombor. Contohnya 8 dengan 12 ni ada 2 nombor yang boleh kita bahagikan dengan 4. Okey, itu tipsnya lah, elakkan kesalahan kalau menggunakan pembahagian berulang. Okey, sekarang kita guna pemfaktoran perdana. Okey, pemfaktoran perdana cikgu akan tunjuk. Okey, untuk 3, so 3 saja. Okey, untuk 8 kita tahu 8 ni 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 4, 4 darab 2 kan. So kat 3 ni kita tak payah tulis apa-apalah. Okey, kena sama. Okey, ataupun 2 darab 2 darab 2. Okey, kemudian untuk 12 pula kita tahu 2 darab 2 4 darab 3. Okey, so 4 darab 3 12. So kat sini 3 dah ada kat sini, ataupun 3 darab 2 darab 2. Okey, 3 darab 2 darab 2 kan. So kat sini kita dah tulis 3 darab 2 darab 2. So kat sini kita akan dapat yang ni sama kan. So kita akan dapat 3 darab 2 darab 2 darab 2. So kita akan dapat 3 darab 2 6 darab 2 12, 12 darab 2 24. So GSTK nya adalah 24. Okey, sebelum kita lihat kepada penyelesaian masalah, ingin cikgu simpulkan bahawa untuk mencari gandaan sepunya terkecil ni ada 3 kaedah. Jadi bila kita dah buat latihan, kita dah belajar, okey, para pelajar haruslah pilih kaedah mana yang sesuai untuk diri sendiri. Okey, asalkan bila kita pilih tu kita senang dengan kaedah tu dan kita faham, tidak memeningkan kepala kita, dan akhirnya dapat jawapan yang betul. Okey, sekarang kita akan lihat penyelesaian masalah. Diberi minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak. Okey, maksudnya kat sini sikit Okey, dalam satu kotak, okey, untuk kopi, dalam ni ada 6 tin. Okey,
dalam satu kotak teh ada 9 tin. Okey, harap faham soalan tu. Okey, Ainun ingin membeli bilangan tin minuman yang sama bagi kedua-dua jenis minuman itu untuk jamuan hari jadi adiknya. Jadi maksudnya kat sini dia nak beli, pastikan bila dia beli berapa kotak tu kopi dengan teh tu, dia nak pastikan dapat jumlah yang sama. Okey. Jadi soalan dia, berapakah bilangan kotak yang paling kurang setiap jenis tin ni, minuman ni yang perlu dibeli oleh Ainun. Okey, jadi kalau contohnya kalau kita beli 2 kotak kopi, kita akan dapat 12. Teh akan dapat 18. Okey, kalau kita beli 3 kotak kopi akan dapat 6/3 lah, 18. Teh akan dapat 9/3, 27. Jadi tak sama. Jadi dia nak pastikan kedua-dua kotak tersebut sama ya. Jadi kita guna kaedah gandaan sepunya terkecil. Kenapa terkecil pula? Sebab dekat sini dia keyword dia adalah paling kurang. Okey, so kita nak yang terkecil lah. Jadi kat sini kita akan buat kaedahnya adalah, so kita gandakan je 6, 12, 18, 32. Okey, 6, 12, 18, 24, maaf ya, salah ya. 24, 30, 36, seterusnya. Sekarang kita cari 9 pula. Okey, 9, 18, 27, 36. So kat sini kita lihat apakah nombor yang pertama yang kita jumpa, iaitu 18. Okey, jadi nombor 18 adalah GSTK. Jadi GSTK nya adalah 18. Bermaksud dekat sini Ainun ni perlu beli 18 tin. Maksudnya kopi 18 tin, teh pun 18 tin. Tapi kita tak tahu berapa kotak yang perlu dibeli. Okey, jadi soalan dia tanya berapa bilangan kotak. Dia tak nak tin ya, dia tanya berapa bilangan kotak. So untuk dapatkan nilai kotak tu, kita kena bahagikan semula lah. Okey, maksudnya kat sini 18 tin kopi dan 18 tin teh. Okey, so berapa kotak yang dia perlu beli, kita kena bahagikan saja. So untuk kopi 18 tin bahagi dengan satu kotak ada 6 tin. Okey, so 18 bahagi 6 dapat berapa? 3. So 3 kotak. Okay, kemudian untuk teh pula, dia perlu beli 36 tin. Okey, dalam satu kotak ada 9 tin. So kita bahagikan dengan 9. So 9 bahagi 36 adalah 4. Okey, so ini adalah bilangan kotak yang perlu dibeli oleh Ainun. Okey, ada kesilapan, maaf ya. Ada kesilapan kat sini, bukan 36, 18 ya. 18 tin bahagi dengan 9. So kita dapat 2 kotak. Silap ya. Okey, so sekarang Ainun perlu beli 3 kotak kopi dan 2 kotak teh. Untuk barulah jumlahnya sama, iaitu dia akan dapat 18 tin kopi dan 18 tin teh. Okey, jadi cikgu harap faham apa yang kita belajar hari ini. Cuba buat latihan dalam buku teks, perbanyakkan latihan. Okey, selamat belajar. Itu saja yang kita belajar hari ini. Assalamualaikum.